Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin wa syafi'il muznibin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, pencinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pada hari ini, hari ini 29 Oktober 2022. Kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman, surah yang ke-55, juzuk yang ke-27. Ayat yang kita akan baca di sini insya-Allah ayat 14 sehingga 18. 4 ayat. Tajuk perbincangannya iaitulah Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia Adam dari tanah dan jin diciptakan daripada api yang menjulang. Kemudian Allah cerita dialah yang menciptakan timur dan barat, musim sejuk dan musim panas, semuanya di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla sebagai anugerah untuk kemudahan hamba-hambanya di atas dunia ini. Baik para pelajar sekalian, itu ayat ataupun tajuk perbincangan yang kita akan bincangkan. Jadi permulaan kita ni seperti biasa, kita akan baca ayat. Kemudian baru kita pergi kepada terjemahan, huraian dan juga mencari faedahnya insya-Allah. Bagi pelajar yang ada tafsir pimpinan edisi Jawi, muka surat 1188. Ingat, 1188. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. Tengok pada tafsir ayat kita, ayat 14. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Allah menciptakan manusia, lembaga Adam, mana asal tok kita dulu, dari tanah liat kering seperti tembikar. Fakhar ni tembikar, tanah orang bakar tu, bunyi sengih-sengih kan. Kalau kita gosok dia tu, ya bunyi sal-sal. Dia bunyi ikut bunyi. Baik para jemaah sekalian, kita pergi kepada munasabatul ayat. Munasabah susunan ayat ini bagaimana? Allah SWT telah sebut dalam ayat-ayat yang lepas, Allah menciptakan al-alamil kabir,
alam yang besar daripada langit dan bumi, dan diperhiaskan kedua-duanya dengan perhiasan yang sesuai, langit dengan bintang, bumi dengan tumbuh-tumbuhan. Semua itu menunjukkan kepada dalil ala wahdaniyatihi wa qudratihi, menunjukkan kepada keesaan Allah dan menunjukkan kepada kudrat Allah. Kita ada keesaan Allah dan kudrat Allah Azza wa Jalla. Sekarang kita pindah pula kepada zakara khalqal alamis saghir. Allah cerita pada kita penciptaan alam yang kecil. Apa dia? Iaitulah penciptaan manusia, penciptaan jin. Manusia ni nak banding dengan langit. Ui, jangan kira lah tak tahu berapa juta kali kanda lagi. Nak banding dengan bumi pun, banding dengan gajah pun kalah dah kita. Siapa dia lebih besar pada gajah? Gajah mainan apa, betul lah besar kita. Wa huwa mabda'u man khuliqat lahu hadhihi ni'am. Dan kita kena ingat, Allah nak cerita kepada kita, hai manusia, segala apa yang aku jadikan atas dunia ini untuk kamu. Allahu Akbar. Kata Alhamdulillah. Asyukrulillah. Segala puji bagi Allah. Kita syukur pada Allah. Sebab Allah ciptakan semua atas dunia ini untuk kegunaan manusia. Manusialah yang paling gedebel atas dunia ini. Baik. Jadi, dan juga, munasabah juga, qad taqaddama fi isyaratil khitab. Allah Ta'ala juga telah sebut beberapa isyarat yang menunjukkan bahawa Allah menciptakan manusia. Khalaqal insan wa 'allamahul bayan, 'allamal Quran. Summa dzakara usulan ni'ami. Allah Ta'ala sebut juga asas kehidupan manusia itu apa dia? Iaitulah makanan yang mengenyangkan dan bauan yang dikirakan makanan kepada ruh yang menyenangkan. Makanan yang mengenyangkan dan bauan yang menyenangkan. Sebelum ada pokok, ada raihan, ada bau-bauan. Kita kata alhamdulillah wasyukru lillah. Segala puji bagi Allah dan kita syukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana telah menciptakan kita, menyediakan untuk kita pelbagai kemudahan. Tujuannya untuk apa? Untuk kamu mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan pula jadi sombong, jangan pula jadi takabur, jangan pula jadi tak dengar kata. Bila kita sudah ada keuangan, dapat kekayaan, kita lupa diri, lupa daratan dan lupa Tuhan. Tengok tafsir ayat. Tafsir ayat, khalaqal insan. Allah Ta'ala ciptakan manusia. Manusia mana? Manusia yang pertama, datuk kita Adam alaihissalam. Khalaqal insan, ay khalaqallahu Adama abal bashar. Allah Ta'ala ciptakan manusia yang pertama, tok kita, bapak segala manusia ni, min tinil labis yabisin, daripada tanah yang kering. Orang panggil tanah kau. Kena kau awal-awal Kelantan ni, tanah kau kena. Tanah kau ni tanah hok kerah. Tanah liat kamu ni dia kering. Tu jadi tanah kau. Pong atas dahi orang pecah kepala dah. Fi ghayatis salabah, kuat tanah tu. Lahu sautun wa salsalatun idza nuqira. Bila kita pergi krek, kita pergi gosok itu negara tadi bunyi srek itu. Itu dia panggil salsal. Bunyilah kal khazaf. Contohnya seperti tembikar tu. Bila kita pergi tembikar orang buat bakar benda tu, kalau kita pergi gosok dia bunyi. Jangan sebelum dia salu air pelincir itulah. Sebelum pada tu dia bakar tu bunyi. Wa huwa tinul matbukhu bin nar. Tanah yang telah dibakar dengan api. Tanah yang telah dibakar dengan api. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Hijri. Tanda ni pelajar. Dalam surah Al-Hijri,
ayat 26 Allah kata walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'im masnun. Salsal min hama'im masnun. Ayat ni dalam surah As-Sajdah ayat 7 yang kita baca pagi Jumaat, wa bada'a khalqal insani min tin. Permulaan manusia itu daripada tanah. Permulaan manusia itu kita lah. Itu ayah Adam kita dari tanah. Baik, tengok ahli tafsir kata apa. Ahli tafsir kata bittifaqi ahli ta'wil, sepakat ulama tafsir menamakan insan itu Adam. Bukan semua orang. Lepas daripada tu Adam, tak ada lagi orang dibuat dari tanah. Kalau ada lagi orang nak jadi tanah, itu bukan buat, masuk dalam tanah. Dalam ayat Tuhan kata apa? Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum. Dari tanah kamu buat, kepada tanah kamu pergi, keluar dari tanah balik. Mana unsur kita yang unsur tiniyah, berunsurkan tanah. Kita dibuat dari tanah, siapa dia? Tu ayah kita, tu Adam. Anak cucu dari apa? Dari air mani. Allahu Akbar. Baik. Itu ittifaq ulama, manusia itu dari tanah, bukan dari monyet. Ada kata dari monyet? Ada dengar tak? Pak Cik Darwin nama dia. Pak Cik Darwin dia kata orang dari monyet. Kalau awak jumpa dengan dia, tak boleh jumpa dah, dia mati dah. Kalau salah kita jumpa, kita nak ayat Cik Win, you seorang je dari monyet tu, kami dah, kami dari orang, kan? Bukan ni kata. Andai kata kali jumpa lah, andai kata tak jumpa dah, dia mati dah. Tapi kalau ada orang yang sekepala otak dengan Darwin, boleh kita kata. Bukan ni kata. Kita nak kata apa? You seorang je monyet. Sekarang ni tak ada monyet. Orang berperangai seperti monyet ramai tak? Ramai. Oh, tanya dia waktu dia menyanyi atas pentas. Yo ya macam monyet lah, tak ada apa dah. Kalau hak tu betul. Dari monyet ke monyet. Dia panggil dari monyet kepada monyet. Perangai, tingkah laku. Orangnya tak jadi. Baik. Sekarang kita berpindah kepada makhluk yang kedua. Jenis makhluk yang kedua sebagai penduduk bumi ini. Apa dia? Siapa? Mari kita baca. Ayat 15. Wa khalaqal janna min marijim min nar. Dan Allah Ta'ala telah menciptakan jin dari lidah api yang menjulang. Mana jin tu daripada api hok nyala tu, hok bakar. Jin. Ai wa khalaqal jan, Allah ciptakan jin min lahabin nar, daripada api yang atas tu, yang tidak ada asap. Manakala berasap tak kuat, tapi api yang kuat ni tak ada asap dah dia. Nas'alullah as-salamah. Kita minta selamat daripada dikacau oleh jin dan na'udzubillah. Maka jin ni siapa? Dengar ni. Yaqulul Qurtubi rahimahullahu taala al-jan dengan mana iblis. Jin itu iblis. Siapa dia iblis? Huwa abul jin. Jan iaitulah iblis, bapak kepada jin. Bapak kepada jin. Ada ulama lughah kata al-jan wahidul jin. Jin itu jenis, jan seekor jin. Jin orang panggil seorang ke seekor? Jin. Seorang ke seekor? Sudah. Kena ada istilah. Kalau jin, seekor jin. Sebab apa seekor jin? Sebab orang tulis katun tulis jin ada ekor. Katun tulis. Awak pernah tengok? Pernah tengok jin? Habis nak kata apa jin?
Seekor ke seorang. Sama juga malaikat. Ja'al malaku. Datang seorang malaikat. Seorang orang. Datang malaikat. Satu malaikat. Ke seorang ni angka bilangan. Bukan jenis. Kita tunggu ahli-ahli pakar bahasa bersidang untuk menyatakannya. Kan? Boleh buat perbincangan pelajar-pelajar antara jin dengan syaitan itu siapa dia. Baik, kejap lagi kita akan cerita tentang jin dan syaitan. Dalam ayat ini jelas kepada kita bahawa kata di Al-Hasanul Basri, Al-Jannu Iblis. Dia ni abul jin, bapa kepada jin. Ada ulama lain kata Al-Jan Wahidul Jin. Jan, seekor jin. Ada juga ulama kata iblis duna wasfi bi abil jin. Dia tu memang jan, iaitulah iblis, tapi bukan disifatkan dengan bapa jin. Tak. Wa dhahaba katsirun minal mufassirin. Ramai ulama tafsir kata apa? Jan abul jin. Jan tu bapa jin. Duna taqyidihi bi iblis. Tanpa mengaitkan dia dengan iblis. Payah juga ni. Siapa dia Jan? Jan makna jin. Jin yang diciptakan daripada apa? Daripada api yang menjulang yang tidak ada asap. Baik. Dalam ayat lain, tulis ayat Suratul Hijri ayat 27. Dalam Suratul Hijri ayat 27 Allah kata, "Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum." Jin itu kami ciptakan dia daripada kamu ini, daripada api yang panas, samum, sangat panas. Dia tak bercanggah, api semua panas. Cuma berbeza, marijin, api yang menjulang, samum yang panas. Jadi sifat-sifat api itu panas, menjulang bila dia kuat. Jadi tidak peliklah. Sifat api itu di antara sifat dia. Al-marij, al-lahib, mana yang kuat dia punya api itu. Bukan api kecil-kecil macam api lilin, tidak. Baik, kita ambil dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa kepada jin? Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khuliqatil malaikatu min nur. Tanda ni pelajar. 3 jenis makhluk yang ada atas dunia ni, makhluk yang bernyawa yang ada tugasan di atas dunia, 3. Yang pertama malaikat. Malaikat diciptakan daripada cahaya. Satu. Wa khuliqal jannu min marijin min nar. Diciptakan jan, bapa jin itu daripada api yang menjulang. Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Allah ciptakan Nabi Adam sebagaimana yang telah disifatkan kepada kamu, iaitulah dari tanah. Hadis ini rawahu Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Alhamdulillah, jelaslah kepada kita. Jadi kalau orang mari cerita kata Nabi daripada nur, daripada cahaya, kita kata tidak, daripada cahaya ni siapa? Malaikat. Nabi manusia, mari daripada penciptaan manusia seperti orang lain juga, hasil daripada perkahwinan dua ibu bapa dia, maka lahirlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun begitu, kita kena penjelaskan bahawa Nabi manusia, tapi manusia yang punya keistimewaan. Sebagaimana dalam surah Al-Kahfi, qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Aku ni manusia seperti kamu, tapi telah diwahyukan kepada aku. Maknanya Nabi manusia, bukan manusia biasa-biasa, manusia yang dipilih oleh Allah menjadi Rasul, menerima wahyu,
ketua bagi segala anbiya wal mursalin. Karena itu kata di penyair, Muhammadun basharun la kal bashar bal huwa kal yaquti bainal hajar. Sedap dia punya syair. Tulis syair ni. Muhammadun basharun la kal bashar bal huwa kal yaquti bainal hajar. Maksudnya Muhammad tu manusia, tapi bukanlah manusia biasa macam kita. Dia nabi, dia rasul, dia kekasih Allah, dia manusia istimewa yang namanya dikembalkan dalam azan bersama dengan Allah. Manusia, bila kita nak mengucap syahadah, kita bersyahadah dengan nama Allah, dengan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu manusia bukan biasa. Bal huwa kal yaquti bainal hajar. Bahkan dia umpama seperti permata yakut di antara anak batu. Ibarat itu menarik. Kan? Ini pujian-pujian yang comel. Yang tak comelnya pujian yang melampau. Nabilah pemilik alam ini, dialah di tangannya segala. Itu tidak boleh. Itu kuasa Allah Azza wa Jalla, kita kena biasakan. Ini manusia ni pelik dia. Dia tengok Imam Masjid Haram baca qasidah syair yang dibaca oleh Hassan bin Thabit. Kan, wa asanu minka wa ajmalu minka lam tara qattu aini. Oh, dia kata imam dah buat majlis dah di Masjid Haram. Kita kata biar betul awak, biar faham dia punya maksud. Ini pujian-pujian yang elok, memang kita kena puji Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi pujian yang melampau tu yang tak boleh. Kena jelas itu. Baiklah, manusia, Nabi kata apa dalam hadis tadi? Yang mari daripada cahaya, malaikat. Lagi mari daripada api, jin. Mari daripada tanah, Adam. Kita manusia. Alhamdulillah. Sesalah kita ayat ini, maka Allah Ta'ala tanya. Ini persoalan tanya yang keberapa ni? Yang kedua dalam surah ini. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu hendak dustakan? Mana satu? Jawabnya la syai', tak ada apa-apa. Semalam kita dah baca tentang respon jin. Cuma hadis tu ada sedikit masalah dari sudut sanad dia. Jin dia jawab, la syai', tak ada apa yang kami nak dustakan. Kita pun eloklah kita kata juga. Baiklah, tengok munasabatul ayah. Munasabah ayat ini. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, dengan ayat sebelumnya. Kenapa? Lamma bayyana khalqas thaqalaini, Allah Ta'ala telah menyatakan penciptaan dua makhluk. Siapa dia dua makhluk? Manusia dan jin. Dan asal sumber kejadian mereka, jin dari api, manusia dari tanah. Wa kana zalika minnatan minhu ala ibadi. Ini adalah merupakan suatu anugerah, suatu pemberian Allah Ta'ala kepada hamba dia. Maka Tuhan pun tanya, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hei manusia dengan jin, nikmat banyak dah aku beri pada kamu. Mu nak dusta lagi? Mana satu yang kamu nak dusta? Jawabnya la syai', tak ada. Satu, munasabah yang munasabah yang kedua dalam ayat ini, wa aidan lamma kana khalqu hadzainal al-qabilaini. Jadi tatkala Allah Taala ciptakan dua makhluk ini dengan cara begini. Dengan cara ini, kenapa dikembar dua? Kenapa? Jawab dianya, Allah Ta'ala nak lengkapkan kejadian manusia. Satu, nampak. Siapa dia nampak? Manusia. Yang kedua, tak nampak. Siapa dia? Jin. Siapa dia tengok jin? Tak nampak. Dia ada ni. Jin duduk mengaji ni dengan kita ni. Lepas tu dia balik buka pondok kampung dia. Dia tak nampak, kita tak nampak dia.
Jangan duk kutuk jin. Ma'aman ikullim minat tasalluti alal akhar. Allah Ta'ala tak benarkan jin kuasa atas manusia. Allah tak benarkan kita menguasai jin. Kecuali dalam beberapa hal yang tertentu. Dia kata orang ini dirasuk oleh jin. Ada tak? Dirasuk oleh hatu. Ada, jarang-jarang. Dan ada juga orang yang boleh menguasai sebahagian daripada jin. Ada. Maka ini semua menunjukkan bahawa kuasa Allah Ta'ala menciptakan makhluk yang nampak, makhluk yang tak nampak, masing-masing di alamnya sendiri. Dia tak kacau orang, dia tak kena kepada orang, kecuali beberapa isu yang terpencil. Jaranglah kita dengar orang ini dirasuk oleh jin, dikacau. Ada bukan tak ada, tapi bukan banyak. Tidak kata hidup atas dunia ni jin kacau, ya tak. Ada sebahagian orang, itu pun kecil bilangan nak banding dengan yang tidak dikacau. Allahu Akbar. Maka Allah Ta'ala tanya kita, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Makhluk yang nampak, wahai makhluk yang tak nampak, apakah nikmat Tuhan yang kamu nak dustakan? Jawabnya tak ada ya Rabbi. Allahu Akbar. Indahnya ayat baru kita bila kita menyelam dalam tafsir ini, kita tadabbur ayat-ayatnya, baru kita nampak kenapa Allah Ta'ala ulang fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Baik, kita pergi kepada satu lagi contoh yang sempat kita bincangkan pada siri ini, iaitulah ayat 17. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Dialah Tuhan yang mentadbirkan dua timur dan Tuhan yang mentadbirkan dua barat. Apa dia maksudnya? Masyriqaini, dua timur. Maghribaini, dua barat. Ada timur sini, timur sini. La. Timur utara, timur selatan. Tidak. Tengok maksud dia nota di bawah. Dua timur, yakni tempat-tempat terbit matahari pada musim sejuk, musim panas dan musim sejuk. Dia beza sedikit, lari sikit. Dan dua barat pula ialah tempat terbenamnya pada musim sejuk dan musim panas. Kena fahamlah. Maknanya dua timur, yakni dua tempat naik matahari, musim sejuk, musim panas. Dua barat, tempat terbenam matahari pada musim sejuk dan musim panas. Dia panggil fi syita'i was saif. Fi syita'i was saif, pada musim sejuk dan musim panas. Allahu Akbar. Jadi kalau kita ngaji ilmu falak, kita tahulah musim sejuk dia naik kok ni, musim panas di sini, turun pun sama juga. Berbeza waktu. Musim sejuk malamnya panjang, siangnya pendek. Dahlah sejuk, malam pula panjang, sedap tak sedap tidur? Sedap seumur budak ni. Panjang ke pendek bagi tidur ni jangan lawan. Musim panas, panjang malam, panjang siang, malamnya pendek. Itu. Maka selesailah kepada kita. Maknanya kita fahamlah. Masyriqaini, timur barat itu dua musim. Alhamdulillah. Maka Allah tanya di sini sekali lagi, selepas dia sebut kepada kita dua musim yang kita sangat perlukan dua-duanya, Allah kata apa? Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu hendak dustakan? Selesailah kita. Ini pertanyaan yang ketiga. Setiap mari nikmat, mari tunjuk kuasa Allah, Allah tunjukkan kita punya. Allah tanya fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, iaitu dia panggil ayat pertanyaan yang ada 31 kali dalam surah ini. Setiap kali Tuhan sebut nikmat, maka dia tanya. Setiap kali dia sebut benda yang kebaikan, Tuhan tanya. Kita akan tengok nanti.
Kita akan berjalan satu demi satu untuk kita tadabbur kenapa Allah SWT diulang sampai 31 kali ayat fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban dalam surah ini. Kenapa? Insya-Allah slow-slow kita berjalan. Jangan orang panggil jangan cepat. Allahu akbar walillahil hamd. Berapa kali kita bincang dah? 31 kali. Yang ni dah baru 3 kali. Kita dah buat pecahan dah semalam. 8 kali kepada apa? Kepada nikmat-nikmat yang makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang besar. 7 kali kepada neraka sesuai dengan bilangan pintu neraka 7. Kemudian disebut 8 lagi. Alhamdulillah. 8 tentang nikmat surga dan 8 pula nikmat yang lain pula. Kita kata Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Ya Allah, jadikan kami ini daripada ahli syurga. Amin ya rabbal alamin. Baik, tamatlah kita. Selesai dah perbincangan ayat. Al-an, sekarang kita berpindah kepada perbincangan al-fawaid, mencari faedah dalam ayat 14 hingga 18 ini biiznillahi azza wa jalla. Tengok faedah al-faidatul ula min al-fawaid at-tarbawiyah. Dari sudut pendidikannya apa yang kita dapat. Ayat yang sama ya. Yaitu ayat fa bi ay khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Allah Ta'ala jadikan manusia itu daripada tanah kering, tanah liat yang kering seperti tembikar. Wa khalaqal jan, Allah Ta'ala jadikan jin. Jadi ayat ni dua kejadian, manusia, tanah, jin, api. Tanda pelajar dari sudut tadabburnya apa yang kita nak cakap. Fi kulli ma khalaqahu Allah, setiap perkara yang Allah Ta'ala ciptakan itu ihsanun ila ibadihi, menjadi ihsan, menjadi kasih sayang kepada hamba-hamba dia. Yuhmadu alaihi hamda syukrin, yang mesti kita kena bersyukur, kita kena puji Allah Ta'ala dan kita bersyukur pada Allah di atas nikmat yang dianugerahkan itu. Satu, walahu fihi hikmatun, dan setiap penciptaan itu ada hikmat yang tersendiri. Kenapa Tuhan jadikan jin tak nampak? Kenapa Allah jadikan manusia nampak? Kalau nampak semua, jin kena mari masjid. Di mana jin nak duduk? Sudah. Jin ni bukannya biasa-biasa rupa dia. Cuba tengok dalam buku Mekah tu. Buku Mekah yang ana tulis tu, dalam cerita jin. Kata di Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika Nabi bawa dia nak pergi jumpa jin, fi lailatil jin, malam Nabi nak pergi ceramah kepada pokok jin. Dibawa Ibn Mas'ud. Katanya dekat dengan masjid jin Mekah tu. Siapa-siapa Nabi buat garisan bola. Ibn Mas'ud duduk sini. Jangan keluar, kena pijak kat jin. Ramai jin mari nak mengaji dengan Nabi SAW. Dan Ibn Mas'ud kata, mula-mula aku nampak Allah Ta'ala buka pintu ke dia. Nampak pelik-pelik lah. Ada kaki macam kambing, kepala. Maknanya kejadian tu pelik. Kalau mari sini mu tak buat kerja dah. Tak boleh nak mari, tak boleh nak solat. Takut aku jin duk belah ni. Jadi Allah Ta'ala sembunyikan dia, biar dia dengan dunia dia, dia dengan alam dia, kita dengan alam kita. Hikmatun, ini al-hikmah yang mesti kita puji Allah SWT. Kalau Tuhan buat jin nampak, tak gerak kita. Nak pergi masjid pun tak berani. Allahu Akbar. Sebab tu Tuhan tanya, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, manakah nikmat Tuhan kamu yang kamu nak dustakan? Jawabnya tak ada ya Rabbi, tak ada. Semua nikmat kita syukur. Apa yang disediakan Allah Ta'ala kita syukur. Alhamdulillah. Faedah yang kedua, al-faidatus tsaniyatu, ayat yang sama, tulis je ayat sama. Ayat ni pun 4 ayat ya, ada kan? Ayat yang sama. Khalaqal insan wa khalaqal jan. Ayat ini tazkirun, menjadi peringatan, wa mau'izatun, menjadi nasihat.
bimazhari min mazahidi qudratillahi azza wa jalla, sebagai tanda kekuasaan Allah azza wa jalla dan hikmat dalam menciptakan nauk manusia, jenis manusia dan jenis jin. Hikmat. Apa dia? Wa fihi ima'un ila ma sabaqa fil Quran. Ayat ini juga menjadi isyarat kepada ayat yang sebelum ni, iaitu min tafdilil insan alal jin. Allah Ta'ala lebihkan manusia di atas jin. Mana kita kalau nak banding, kita manusia lebih baik daripada jin secara umumnya. Secara umumnya. Sebab apa? Tanda sebab. Sebab Allah Ta'ala perintahkan iblis, wahwa minal jan, iblis tu daripada jin, supaya sujud kepada Adam. Pastilah Adam tu lebih mulia. Sebab itu Allah suruh jin, iblis hormat pada Adam. Wa ma yantawi fi dhalika min wafrati masal insan, dan banyak kemaslahatan manusia yang Allah anugerahkan nak banding dengan jin. Bagi manusia ada nabi sallallahu alaihi wasallam, jin tak ada nabi. Jin dia kena ikut nabi kita. Jin ikut siapa? Ikut nabi kita. Dia tak ada nabi jin. An-nabiyul jinnu tidak ada. Ini mana kelebihan. Maka kata di ulama tadabbur, dia kata apa? Manusia ni untuk mentadbir bumi, jin membantu kita, dan kita kena ingat kelebihan ini secara majmu'ah. Beza di antara jenis manusia dengan jenis jin. Tapi kalau afrad, individu, mungkin ada jin yang lebih baik daripada manusia. Mungkin ada jin yang lebih baik daripada apa? Daripada manusia. Adapun kata-kata orang, raja dengar ke tidak orang kata, sejahat-jahat manusia lebih baik daripada jin. Ada dengar? Itu kata-kata yang tidak betul, bias. Sejahat-jahat manusia sebaik-baik jin. Jin yang beriman ramai. Kenapa awak kata jin manusia baik? Manusia jahat, apa dia manusia baik? Lah. Jin ni di antara sifat dia yang telah kita belajar dulu, suratul istijabah. Cepat. Dia terima cepat. Waktu kafir Quraisy duduk lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu orang Taif duduk pukul Nabi, jin dengar Nabi baca Quran, terus beriman. Satu. Yang kedua, dia lepas beriman, dia cokor dalam masjid gitu ya. La, dia balik ke kampung, terus dia berdakwah. Kita balik ke kampus nyak kote. Nah, balik cuti, duduk main telefon mak. Tak dakwah pun adik-adik suruh ajak solat ke, baca zikir solat hak kita belajar, zikir yang diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ajar kepada adik perisai muslim. Ajar dah. Ajar. Ini baca nak tidur, ini baca nak makan, ini baca nak keluar rumah. Kenapa? Jin terus. Dia berdakwah. Jadi kalau orang kata sejahat-jahat manusia sebaik jin, kita kata la. Itu kata-kata yang tidak baik. Nasib baiklah Allah Ta'ala sembunyikan jin. Kalau tidak ditampar mulut awak. Kata aku baik padamu lah. Ini bahaya ni. Maka kita mengatakan jin dari sudut majmu'ah, jenis manusia lebih baik. Afrad, individu, ada jin yang lebih baik daripada manusia. Tak ada kata-kata yang benar, sejahat-jahat manusia sebaik-baik jin, kita kata itu tidak. Itu kata-kata yang tidak baik kepada saudara kita, minal jin. Jin suka hari ni tu insya-Allah. Ya. Yang ketiga, ayat yang sama lagi, khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marjin min nar, dilalatun ala syarafi unsuril adamiyil makhluqi min at-tini wat turab. Ayat ini sekali lagi membawa dalil kepada mulianya unsur manusia yang dibuat daripada tanah. Tanah lebih manusia. Sebab apa? Sebab dia kata mahallur razanah wathiqal wal manafi'. Jadi tanah tu berat dan dia banyak manfaat pada kita, tanah. Bi khilafil al unsurul jan, berbeza dengan unsur jin.
Jin, api. Api ni ringan, khifah. Ringannya dia. Taish, orang panggil tak dengar kata. Kalau dia bakar habis. Wasyarri wal fasad, banyak kerusakan daripada api. Tapi kalau dia kecil, kata orang waktu kecil jadi kawan, waktu besar sudah jadi lawan. Itu ibarat kata. Mana api ni, kalau kita tak kawal dia besar, jadi kebakaran. Bencana. Waktu kecil jadi kawan, boleh buat masak. Tapi tanah tak ada apa-apa dia. Duduk situ ya. Awak pandai. Pandai letak benih, dia jadi tumbuh-tumbuhan. Kalau tidak, dia tumbuh lalang. Itu dua yang mana dia jin. Baik, para pelajar sekalian. Tadi kita sebut tentang jin. Orang kata jin ni mari mana? Ada kata dia ni mari daripada iblis. Ingat molek, Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala dah sebut jin tu mari daripada iblis tu daripada jin. Tanda pelajar. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jin fafasaqa an amri rabbih. Jelas ayat Quran tu. Kenapa kita nak khilaf-khilaf lagi? Kan Allah Taala sebut apa dia? Kana minal jin. Kana, iblis tu mari daripada mana? Kana minal jin. Tak, bukan ayat ni. Dalam surah Al-Kahfi ke? Kana minal jin. Dia tak tulis ayat sini. Surah Al-Kahfi tanda. Surah Al-Kahfi ayat 50. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jin fafasaqa an amri rabbih. Jadi kata di Syekh Salah dalam kisah Al-Quran, dia kata aku rasa pelik. Allah Ta'ala sebut dalam ayat Quran ini jelas kana minal jin, iblis itu daripada jin. Wala adri limadza yakhtalif. Kenapa ada lagi ulama-ulama yang mengatakan asal iblis itu mari daripada malaikat, nama Azazil lah, nama apalah, sedangkan tak ada ayat Quran, tidak ada hadis yang mengatakan iblis itu mari daripada malaikat, dia derhaka, dia jadi iblis. La, kata Syekh Salah, la yumkin, tidak mungkin jin, iblis itu mari daripada malaikat. Sebab Allah Ta'ala ciptakan malaikat daripada cahaya yang diciptakan khas untuk melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla semata-mata. Tak ada. Iblis sifat dia daripada api dan tamarrud. Tamarrud dia apa? Tamarrud ni orang panggil sangat derhaka dia, mudah. Jadi kalau ada kata cerita-cerita iblis tu mari daripada malaikat lah, kita kata tidaklah. Maka di sini tanda pelajar, ini ada satu isu iblis, asal nama iblis daripada jin. Apabila Allah Ta'ala suruh dia sujud hormat kepada Adam, dia derhaka. Bila dia derhaka, maka dia jadi syaitan. Ingat molek. Jin, daripada jin adanya iblis. Iblis kana minal jin. Faham molek ni ayat ni. Iblis daripada jin. Bila dia derhaka, maka dia jadi syaitan. Bila dia derhaka, dia jadi syaitan. Sebab syaitan tu sifat. Syaitan sifatun mustaqqatun min syatana, bermakna ibtiad, makhluk yang dijauhkan daripada rahmat Allah Ta'ala, itu jadi syaitan. Kenapa iblis disifat dengan syaitan? Sebab dia derhaka kepada Allah Azza wa Jalla pada peringkat awalnya, maka nama dia iblis, sifat dia syaitan.
Jadi bila kita mari baca surah An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Mana syaitan itu sifat. Manusia yang derhaka kepada Allah Ta'ala, manusia yang tak baik, syaitan lah tu. Jadi syaitan ada dua, sama ada syaitan daripada manusia atau syaitan daripada jin. Maknanya jin asalnya iblis, bila derhaka jadi syaitan. Manusia pun manusialah. Kalau baik jadi soleh, kalau derhaka jadi syaitan. Na'udzubillahi minasyaitan, kita jangan jadi syaitan. Jelas ke tidak? Kalau dengar orang kata iblis ni asal daripada malaikat, kita kata la. Itu riwayat Israiliyat yang tidak ada dalil yang jelas. Tak ada. Cuma dia kata iblis nama, syaitan sifat. Orang nama, syaitan sifat. Mana ada di kalangan syaitan itu, dari kalangan manusia, ada syaitan dari kalangan jin. Na'udzubillahi minasyaitan. Kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada syaitan. Sebab itulah tu Syekh kita ni dia putuskan, dia kata tak ada nas yang menyebutkan bahawa iblis itu daripada malaikat. Cuma iblis bersama malaikat tu ada. Tak usahlah kita pergi cari kisah-kisah Israiliyat yang memeningkan kepala kita. Cukuplah dengan apa yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Baik. Tengok yang keempat, faedah yang keempat. Qala Allah Ta'ala, wa khalaqal jan min marijim min nar. Allah Ta'ala ciptakan jin daripada api yang menjulang. In qila, dikatakan bahawa kalaulah maksud Allah Ta'ala sebut nikmat-nikmat ni kepada manusia jelas. Tapi kenapa Tuhan sebut juga jin? Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Tuhan kamu, hei jin dengan manusia. Kenapa disebut juga jin? Manusia ni nak monopoli dia ni. Nak ambil ke dia ya. Kenapa sebut jin? Jawab. Tulis, ada 3 jawapan. Jawapannya, rabbikuma, dua Tuhan kamu berdua, hei jin manusia. Ayat ini ditujukan kepada manusia dengan jin. Yu'addidu alaihiman ni'am. Allah Ta'ala sebut nikmat ni diguna oleh jin dan juga manusia. Maknanya manusia nak ke api cahaya, jin pun ada juga cahaya. Mana kegunaan atas bumi ni ada juga. Yang kedua, annahu bayanu fadlillahi ta'ala 'alal insan. Allah Ta'ala nyatakan bahawa kelebihan manusia. Allah nyatakan manusia dijadikan daripada bahan yang berat, iaitu tanah. Jin dijadikan daripada bahan yang ringan, iaitu daripada api. Maka Allah Ta'ala jadikan manusia itu lebih baik daripada jin. Kita tengok kepada asal kejadian. Yang ketiga, annal ayah mazkuratun li bayanil qudrah. Ayat ini Allah nak nyatakan kudrat kuasa dia. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma. Dua kamu ni jin manusia mu kena mikir kuasa Allah Ta'ala. Tak kira siapa lebih. Yang penting mu tu dua-dua tu makhluk Allah yang Allah Ta'ala ciptakan atas dunia, kamu dengan kuasa Allah Azza wa Jalla. Jadi ada 3 jawapan yang ringkas. Baik, soalan yang terakhir menarik. Celek mata buka telinga. Ini ramai orang duduk berteori. Dia kata, wa khalaqal jan min marijim min nar. Jin dijadi daripada api. Soal, wa huwa idza kana al jinnu min nar. Kalau jin daripada api, bagaimana api boleh bakar api? Sedap. Kalau jin derhaka, dia masuk neraka. Neraka tu api ke tidak? Api. Bolehkah api bakar api? Faham soalan? Faham soalan baru jelek boleh faham jawapan. Maknanya kalau kita kata patutnya jin ni tidak dibakar termasuk neraka. Neraka lain. Tak boleh bakar dengan api sebab dia api dah. Baik nak jawab. Jawapan yang simple. Kita tengok di alam mata, dengan mata kita di alam realiti. Al-jawabu annan nar, api itu ada sebahagian lebih kuat daripada yang lain. Ada api lemah, mari api kuat lagi. Maka yang kuat akan memberi kesan kepada yang lemah. Dalilnya ayat Quran surah Al-Mulk ayat 5, wa'atadna lahum azabas sa'ir.
Kami sediakan bagi mereka azab neraka yang sangat membakar. Maknanya api sendiri itu banyak jenis. Api kecil masuk dalam api besar, tergelar habis. Wa maklum, dan itu dapat diketahui bahawa annan nar tabaqatun, api itu beberapa peringkat yang lebih kuat daripada yang lebih ni. Ini yang dapat kita lihat dalam kehidupan kita. Api ni, api hok kita bakar besi ni, kuat tak kuat? Oi, dia boleh potong besi, dia boleh cairkan apa ni. Tapi kalau api biasa ni, kalau ambil besi seputu kita atas api dapur, 3 hari 3 malam habis gas. Cair tak cair? Cair. Tak cair. Tapi mari api hok ni, api hok duk main teri ni, jadi cair. Itu maksud dia. Maknanya api yang kuat akan membakar api yang lemah. Kata orang, la yafullul hadida illal hadid. Tidak boleh menghancurkan besi kecuali besi juga. Jadi api lawan api, pelik apanya? Maka tidak ada halangan benda yang asal daripada api untuk dibakar dengan api. Jadi sama juga kita, kalau kita kira macam ni, kita ni asal daripada tanah, betul tak? Jadi kalau ambil tanah pun atas dahi kita, sakit tak sakit? Sakit apa? Asal tanah. Jadi sama juga. Walaupun jin daripada api, dibakar dengan api, maka dia terbakar juga. Allah, ini dipanggil analogi mudah lah, kan? Jadi Allah Ta'ala Subhanahu Wa Ta'ala jangan duk mikir macam mana api dibakar dengan api. Ya awak ni, yang kita kena mikirnya macam mana kita nak selamat daripada api neraka. Itu orang yang betul, orang yang benar, iaitulah orang yang nak selamat daripada api neraka. Bukan duk mikir macam mana Tuhan bakar jin sedangkan dia daripada api. Ini semua teori-teori karut, nak menghabiskan masa berfalsafah di tengah jalan, akhirnya hilang ilmu apa? Ilmu tadabbur hilang. Wal'iyazubillah. Kita minta perlindungan Allah Ta'ala daripada kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Baik para pelajar sekalian, tamatlah 5 faedah secara ringkas-ringkasnya. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam siri yang akan datang. Nikmat yang lain pula, nikmat yang ke-19, marajal bahraini yaltaqiyan. InsyaAllah besok. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.